Semuanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita semua insya-Allah pada malam ni akan tertulis nanti di akhirat nanti di dalam mizani hasanatina, di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program kita pada malam ni insya-Allah kita bersyukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersama-sama kita pada malam ni adalah beberapa orang panelis yang saya rasa telah pun diketahui umum oleh kita yang ada di Pulau Pinang. Yang pertama yang sama-sama dengan kita yang live sekarang ni adalah Al-Fadhil Ustaz Izhar Habib atau lebih dikenali dengan Ustaz Nana, dan juga kita ada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Amin yang hujung-hujung bulan biasanya beberapa program di kita di Pulau Pinang. Dan yang ketiga, sepatutnya kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Mahmudi malam ni. Jadi Al-Fadhil Ustaz salam pada semua tuan-tuan dan puan-puan, sebab Al-Fadhil Ustaz ada beberapa program-program televisyen yang secara terkejut tergempak lah kita kata tak sempat nak bersama dengan kita. Dan untuk pengetahuan kita, Ustaz Jafri terlibat dengan sitcom terbaru dengan TV Ali Hijrah. Ada macam adalah barisan-barisan yang macam pelawak-pelawak, tapi dalam pelawak tu ada selitkan unsur-unsur dakwah. Tapi program tu masih di dalam rakaman, baru episod keberapa ke. Jadi jadual selalu lari sikit. Jadi ala kulli halnya kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yusof Yaakob. Ustaz Yusof Yaakob ada program di Maghrib tadi, insya-Allah sebentar lagi dia akan bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, untuk pengetahuan kita bersama, program kita pada malam ini adalah kita buat semata-mata tujuan utamanya atas lamping majlis ilmu. Kita akan buat kutipan sikit untuk, bukan sikit lah, kutipan, kalau awak sikit tuan-tuan bagi sikit pula, kutipan untuk Surau Asyakirin Bayan Baru. Ramai orang tanya saya lokasi surau ni di mana. Tuan-tuan tahu tak Sani Cakotiau Bayan Baru yang longkang besar tu? Oh, Sani Cakotiau. Itulah kita macam tu lah. Kau abang surau pun tak tahu. Aku abang Sani Cakotiau betul. Tu biasa lah kan. Betul-betul di depan Sani Cakotiau tu, kalau tuan-tuan tengok depan dia, ada satu surau kala hijau, tapi surau tu surau sementara. Surau tu kalau hijau tepi jalan, betul tepi jalan, surau tu surau sementara. Tanah tu tuan-tuan adalah tanah PDC. Tanah tu tanah PDC yang kita sewa lah secara sementara. Asal surau ni di mana? Dalam kampung Setinggan kat dalam tu. Sekarang dah pecah dah nak buat apa nama dia tu, IPSI apa kata apa nama dia? Nadi Pulau Pinang, apa tak ingat dia punya singkatan dia tu. Dia pun nak buat canggih lah kat situ tu. Kampung situ semua tak ada dah. Asal suraunya dialih mai ke depan. Jadi disebabkan depan ni sementara, dia kita dapatlah kawasan yang kekal tu di dalam. Kan kalau tuan-tuan masuk di Sani Cakotiau tu, masuk dalam sikit tu ada taman perumahan. Betul dalam taman perumahan tu atas ada lot banglo 3 tingkat 12 biji. Ada awal-awal tu dia kosongkan ruang satu tu untuk semata-mata sebuah surau lah kita nak buat. Tanah yang dia kosongkan tu adalah melibatkan 2 lot banglo 780, 2 biji tu 780 macam tu lah. Lebih kurang 1.6 juta tanah yang telah diberikan oleh pemaju. Jadi pemaju minta kita bina sendirilah. Okey. Dan tuan-tuan, jumlah kutipan yang kita letakkan hari itu sebanyak 1 juta untuk pembinaan 2 tingkat. Sebab kawasan tu terhad, nanti ke depan kita tak boleh nak perbesar dah dia. Jadi kita maksimumkan kawasan tu buat 2 tingkat. Dan Alhamdulillah kita dah hantar dekat MBPP, dah hantar ke Komta, JKR dan sebagainya. Plan kita dah lulus.
Biasanya plan ni dia makan masa sikit. Alhamdulillah plan dah lulus dan kontraktor sedang siapkan satu QS tu untuk kita bawa keluar borang tender. Jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan mulakan pembinaan dalam syarat kita yang terkini dengan AJK pembinaan. Selepas Hari Raya Aidilfitri, kita mungkin boleh buat pembinaan dah di situ dah. Jadi saya cerita kat tuan-tuan ni macam mana beberapa perkembangan terkini dan jumlah kutipan yang ada dan kita perlukan apa semua, saya akan ceritalah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Yusof Yaakob. Terima kasihlah walaupun ada program maghrib tadi tu kelang kabut main dengan kita ni. Jadi kita nak mula dengan hujung sekali. Ustaz Amin, kau Ustaz rehat dulu sebab Ustaz baru ceramah tadi tu. Jadi kita nak bagi ruang pada Abang Long kita lah, hak duduk di tengah sekali tu, hak yang bagi tahu kat saya dia memang teringin sangat nak jumpa jemaah Masjid Mustaghfirin pada malam ni. Jadi saya nak ruang yang luas dan besarnya pada Al-Fadhil Ustaz Nana tentang kelebihan kita ni berinfak fi sabilillah. Kalau Ustaz ada pengalaman-pengalaman sepanjang bekerja di Kuala Lumpur, ngajak sana sini, ada ramai yang kita katakan dengan derma dia mengubah kehidupan dia, perniagaan dan sebagainya. Boleh Ustaz kongsi dengan kita pada malam ni, insya-Allah, bagi kita semangat, bagi kita tasjid atau bagi kita semangat untuk sama-sama kita berinfak fi sabilillah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dipertemukan kita pada hari ini. Terlebih dahulu terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Moderator, Tuan Pengurusi kita Ustaz Syafi, lepas tu rakan panel Ustaz Yusof Yaakob, rakan panel Ustaz Amin Al-Yamani, dan saf pimpinan Masjid Al-Mustaghfirin dan sekalian yang hadir. Kita maklumlah bila kata bab sedekah ni, saya teringat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia balik daripada tempat dia berniaga. Dia balik, bila dia balik tu seruan untuk bersedekah, semboyan jihad telah dibunyikan, nak infak harta pada jalan Allah. Maka dia ambil semua tu, dia bagi terus. Dia bagi semua terus. Kawan dia tengok, sahabat tengok, kata yang ni modal dengan untung kali ke mana. Tapi bila berniaga dengan Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabura, yang ni mengharapkan perniagaan yang tak akan rugi. Itu berniaga dengan Allah Ta'ala. Tadi bila mula Ustaz Syafi beritahu, nak abang kutip sikit nak buat surau apa, kutip banyak kan, sikit nak buat apa, takkan buat pancok kan. Jadi kutip banyak lah, tapi tak suruh bagilah macam Talha ambil sekutip bagi semua, tapi bagi lebih sikit dah biasa lah kan, bagi lebih sikit daripada biasa kan. Kalau kata makcik-makcik tengok cincin hak malap-malap saat ni, bila dilancarkan tabung derma buah tu, suruh pakcik beli hak baru, berlambak duit, dia paling buat bodoh kan. Betul tak? Hak gelang-gelang lama 15 tahun sudah, 30 tahun sudah, tengok pun nampak tak apa jambu kan, buah tu dak sungguh je saya nak bagi gelang tak ada kan, mai pun pakai stokin pasal kaki bengkak, hak tu ada je kan. Makcik banyak abang kemai spotlight kubur, nak bagi terang kubur kita. Nabi abang dalam hadis tu panjang, saya ambil tengah-tengah. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah ni memberi keterangan, memberi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lakukan. Tiap-tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kan kita
Macam tadi hari Jumaat. Hari Jumaat kita masyhur dengan sedekah, dan biasanya macam abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, hari Jumaat ni kita maklum dan biasanya kita bagi lebih. Dan hari ni kita ada 2 kali peluang nak bagi lebih. Betul? Tadi tengah hari orang jantan lah. Orang perempuan tak main mayang Jumaat. Betul? Makcik main tak? Saya tanya lah, main tak main jangan lena. Makcik main tak? Tak kan? Jawab ramai-ramai. Ni bukan khutbah Jumaat. Kan? Hak ni tanya jawab. Tidak, kalau masjid best lagu ni dengan aircon boleh lena. Jadi tanya jawab. Tuan-tuan jangan takut lah. Selalunya bila ustaz tanya, ustaz dah jawab. Pergi mana pun kutu lah. Betul tak betul ustaz? Ustaz tanya, mereka jawab. Ustaz jawab diri lah. Kan? Yang ni jawab ramai-ramai. Bukan soalan periksa pun. Jadi peluang. Kalau tadi pakcik bagi dah, lah ni bagi lagi. Kita duk nak minta doa panjang umur. Sedekah salah satu jalan dia. Kan? Rajin sedekah. Orang hak sedekah panjang umur. Kita tengok hak menyamun pun panjang umur. Faham? Baik itu bang ni. Dah hak menyamun panjang umur. Tu Haji. Kan? Hak menyamun pun panjang umur, tambah hak sedekah. Takut tuan-tuan, dia cakap aku. Nak suruh ya pun takut. Apa macam ayam. Kan? Dah ni buah mola tak mau bagi lena. Kan? Tak mau bagi lena. Saya kira perangat dua-dua panel lah. Saya perangat dua-dua panel lah. Depa kena perangat sikit baru saat ni. Syok boleh balik pukul 12. Macam mana? Okey. Boleh pukul 12? Kan? Hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita saban tahun sambut Maulid Nabi, tapi ada satu akhlak yang Nabi buat, satu contoh yang Nabi buat, sedekah setiap hari. Saya pergi masjid Sungai Layang, Sungai Petani. Dia ada 2 kempen. Ustaz Syafiq mengajak sana. Satu kempen pakai baju putih hari Jumaat. Betul Ustaz? Kan? Satu kempen sedekah subuh RM1 ya. RM1 ya. Uruli, faham? Boleh faham kan? Kalau RM1 tak faham, uruli tak faham, aku tak tahu. Kan? Hak tu lah bukan banyak. Tapi hari ni tak mau sikit lah. Hari ni tak mau uruli ni patuli pun tak mau. RM10 pun tak mau. Hari ni mau lebih. Nak buat surau tuan-tuan tahu, nak buat surau, bukan nak repair shilling. Boleh faham? Ni bukan bahasa Jerman. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Taala firman dalam Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Yang mana perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan Allah, dapat sebiji benih, daripada sebiji benih dia jadi 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai itu mi'ata habbah, 100 biji buah lagi kita dapat. Kalau kita tanya hari ni, siapa mau RM700? Siapa mau RM700? Saja tanya perumpamaan. Mau tak mau? Ni apa ni, lena ke apa ni? Tuan-tuan mau 700 ke 70,000? Lagi sekali saya tanya ni. Tuan-tuan mau 700 ke 70,000? 70,000 not 100 lah. Jadi tak ada komisen apa tuan-tuan, tak ada komisen apa. Ya, mama ni dia cakap lebih-lebih komisen potong banyak apa. Tak ada komisen, tak ada. Kita tak ada janji apa-apa Ustaz Syafiq ya. Tak ada janji apa-apa. Allah Ustaz macam lubang PM tepi dia bang. Tak ada tuan-tuan, hari ni semangat ya. Kan, semangat nak suruh bagi. Kan, Allah Taala bagi bandingan orang yang menginfakkan. Tambah kita dengan surau ni nak boleh jadi satu jariah kita, satu amal jariah kita. Kan, beli batu, beli simen, beli besi, lagi mana duk boleh pakai. Hak tu pahala yang mengalir bagi kita. Hak tu nak bantu kita, nak spotlight dalam kubur ni. Lah kalau kita tanya orang kubur, tanah perkuburan mana pun dalam Pulau Pinang, ada orang buat spotlight tak dalam kubur? Ada tak? Tetapi tanya orang korek, ada? Ustaz, dalam kubur tak ada. Atas tanah kubur ya ada. Betul tak? Hak tu pun ada. Dalam tak ada lagi, tapi hak ni hak dalam kita. Hak kata nak cerah lubang kubur kita. Kan, dengan sedekah, dengan nak bina surau, nak bina masjid,
Kita kadang-kadang takut nak bagi. Tuan-tuan, kita dok rasa bila kita kaya baru kita boleh bagi. Tak. Sebelum kaya kita kena belajar sedekah. Lepas tu rezeki tu nanti mai. Selalu kita kata aku pun tak ada. Macam mana nak arah, macam mana nak bagi? Betul tak betul? Semestinya aku heran tu ya. Baik gila-gila di semua rumah tak ada istro apa. Baik sungguh nak kata khutbah Jumaat betul lah tak lisut, makruh. Kan? Kita pun kalau tanya khutbah Jumaat pun kadang-kadang kita sayau takut ada makmum dijawab. Kan? Tapi yang ni kuliah pun depa sayau. Kadang-kadang bila ustaz cakap, depa kata nak cakap, bila ustaz tanya apa tak mau bang. Ni pun haru, apa kata mai lama-lama sekali duk marah, duk terkah, tak ada ni gurau senda lah. Pinang dah. Pinang cakap macam mana? Pinang cakap macam mana? Babak lagu tu ya kah? Tadi bukan di pondan siang. Kan? Kasang sikit lah, bukan pasal apa, pasal time ni, time nak lena. Kan? Nak bagi cerah mata ya. Kan, hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, spotlight dalam kubur. Kita tak boleh nak suruh mana punya. Tak ada orang pun sanggup nak buat lah. Kalau buat pun saya ingat meletup, terbakar dengan tukang buat kali. Tapi hak ni amal yang insya-Allah nak bagi lapang lubang kubur kita. Nak bagi terang lubang kubur kita. Dengan mana kita bersedekah. Kan, dan dia jadi satu jariah kita yang berpanjangan. Kita nak buat surau, nak bagi orang semayang, orang sujud kat situ, orang zikir kat situ, orang semayang kat situ. Berapa banyak manfaat yang kita dapat. Kalau kata kita rasa ada benda yang tak terlepas tuan-tuan, saat kita sedekah, kita niatlah, kita berdoalah, kita minta pada Allah, insya-Allah dipermudahkan sekalian urusan kita. Kan, antara beberapa amal yang mana bila kita buat, kita selalu kita buat aku tu lah. Macam kita istighfar lagu tu. Waktu istighfar tu dia bukan hanya lafaz untuk kita minta ampun pada Allah. Ada niat apa? Ya Allah, aku nak menikah seorang lagi. Contoh, kalau siapa berani buat, saya tak berani. Kan? Pasal apa pergi rakam. Saat ni bini aku tahu. Kan? Jadi, dengan istighfar, ya Allah, anak aku sakit, ya Allah, sembuhkan. Lagi dengan selawat kepada baginda Nabi SAW. Selawat. Kita niat, kita mau apa? Niatlah tuan-tuan. Mau apa? Ya Allah, bagi mati aku mudah, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Lagi apa? Saat kita baca Quran, kita duk biasa sadaqallahu alazim, yang kat jom itu letak. Doa lah tuan-tuan. Apa yang kita nak doa? Doa kebaikan. Nak apa? Doa lah. Kita selawat, kita baca Quran, kita istighfar, dan juga waktu kita sedekah, kita bawa duit dan tabung tu niat. Apa niat kita? Mak aku sakit ke, meniaga aku merosot ke, ya Allah bantu aku. Yang ni peluang yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kalau kita tak buat benda ni, kita rugi. Saat kita sedekah pun banyak-banyak kita doa. Kita nak doa apa? Tuan-tuan, hak baik-baik lah. Kan? Tuan-tuan doa hak baik-baik. Ya Allah, bagilah pilihan raya ni Islam menang, contoh. Tak baik lah? Tak baik lah? Dan aku tanya, tak baik lah? Baik tak baik? Ada yang faham tak ni? Benda baik kan? Ustaz, baik tak baik tak? Baiklah kalau bagi Islam menang tak? Saya sayang. Dah okey. Depa kata mamak ni kacau dengan panel. Dah kenal tuan Allah. Kan hak tu je. Saya tahu pasal dalam 3 4 ni yang cakap bab ni saya seorang lah. Hak lain CP. Kan? Ya tak betul kita abang nak Islam menang takkan tak baik. Allahu akbar. Lah ni pun tuan-tuan tengok tempat banjir yang banyak siapa? Semut merah, hampa carilah siapa semut merah. Kan? Nak abang lebih-lebih. Tak payah abang lebih-lebih lah, semua nampak dah. Kan? Jadi saya tekat ni dululah saat ni. Saya tengok Ustaz standby, Ustaz Amin pun standby. Semua duk buka phone tengok aku main aku tu lah. Kan? Semua mereka siap prepare lah. Saya lena tadi lepas baca khutbah bukan buat apa pun. Saya kira Ustaz Syafiq mukadimah ni, saya mukadimah hak nombor 2. Hak depan ni tengah kitab, saat ni kulit, Ustaz Syafiq kulit, aku tak ada apa dah. Kan, hak tu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila cerita tentang sedekah, semua maklum. Cuma semangat nak berubah tu saja tuan-tuan.
Semua tahu, tak payah abang lah. Kalau kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, Buk Mai semua apa ada kat rumah, Allah dan Rasul dia tinggal. Semua tahu cerita tu. Betul tak betul? Semua tahu. Baru ada suara. Dia nak berhenti baru dia pamai. Kan? Allahu Akbar. Jadi cuma hari ni semangat saat ni kita minta bagi, tak tahulah Ustaz Amin nak jampi ke, Ustaz Cop nak jampi ke, Ustaz Syafi nak jampi, bagi semangat semua. Apa yang ada tinggal habis. Kan? Pasal apa? Kita nak jadi satu jariah bagi kita yang berpanjangan, yang mengalir insya-Allah. Jadi saya serah kembali kepada tuan moderator kita Ustaz Syafi. Pada Al-Fadhil Ustaz Nana sebagai muqaddimah tu kira tak berapi lagi tu baru berasap je lagi, baru bawa arang tak pakai sate lagi, sat lagi round kedua lagi insya-Allah lepas ni. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Di muka bumi, hadis riwayat Imam Muslim, di muka bumi ni cebisan ataupun tempat di muka bumi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah masjid. Itulah tuan-tuan yang kita sedang duduk sekarang ni dan kita sedang ibadah sekarang ni. Saya dan tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu ibadah kita diterima ke tak diterima oleh Allah. Siapa di kalangan kita yang champion sekali, tuan-tuan dan perempuan, cuba angkat tangan tengok siapa yang confirm boleh bagi tahu dengan confidentnya sembahyang isyak saya diterima oleh Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan angkat tangan. Bangun, kita baru nampak seorang sekali. Contohlah, saya pun tak boleh habaq, tuan-tuan pun tak boleh habaq. Jadi kita tak tahu ibadah kita terima ke tak terima. Jadi kita kena cari ruang-ruang tambahan untuk memperkukuhkan kedudukan kita di padang mahsyar esok ni. Dengan apa? Infak fi sabilillah. Benda yang kita sayang. Jadi sedekah ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, dia benda sunat. Tapi dia ada satu ranking yang khas dalam Islam. Dia ada satu ranking yang khas yang menyebabkan keajaiban benda ni, amalan ni, dia boleh menyebabkan bukan sahaja faedah di dunia, tapi faedah yang besar di akhirat. Kedudukan yang hebat ni, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz Amin cerita dekat kita pada malam ni, bagaimana kedudukan dan situasi Islam memandang berkaitan dengan sedekah tu, dan bagaimana impak ataupun kesan dia kita tengok dalam kebaikan dalam kehidupan kita, tambah lagi di akhirat macam tajuk kita berkaitan dengan nak cerah dalam kubur nanti. Silakan Al-Fadhil Ustaz kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya rindui lagi kasih Ustaz Syafi, Ustaz Yusuf Yaakob, Ustaz Nana Tanjung, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni okey ke tak? Okey ke tak okey ni? Okey nah, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak tahulah nak tanya Ustaz Syafi, Ustaz ingat lagi tak? 6 tahun yang lalu Ustaz, ingat lagi tak? 6 tahun yang lalu, malam ni kita duduk kat mana Ustaz? Sungai Layak, tengok. 6 tahun yang lalu tuan-tuan, saya, Ustaz Nana dengan Ustaz Syafi, kami forum di Masjid Sungai Layak. Tu satu kenangan lah. Hari ni Facebook peringat, bukan saya ingat pun. Facebook tolong peringat habaq. Teringat, tengok masa tu teringat lah. Masa tu taklah banyak sangat kelas ataupun menetap di Selangor macam sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan tahu tak kenapa kita perlu bersedekah? Tuan-tuan tahu tak? Sebab apa Allah suruh kita bersedekah? Sebab apa setiap kali bila Rasulullah nak bawa tentera-tentera Islam pergi berperang, bukan sahaja mereka dikerahkan untuk mengeluarkan tenaga, bahkan RM2 kena berkeluar. Kalau fikir logik akal zaman hari ni, dah hang nak minta tolong aku, hang nak suruh aku berkeluar duit pula. Faham tak ni tuan-tuan? Ni nak minta tolong ni, bawa asal aku malam ni mai kuliah, dah hang nak minta tolong aku, hang suruh aku berkeluar duit pula.
tuan-tuan, sejarah di zaman dahulu membuktikan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga Allah memuji mereka, Allah mengangkat mereka berada di kedudukan yang sangat tinggi. Tujuan Allah suruh kita bersedekah adalah pembuktian kepada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Kalau kita tengok daripada sudut lughatan, sedekah tu berasal daripada perkataan sadaqah. Maksud dia benar. Betul lah. Apa yang betul dah? Betul ke kita ni beriman kepada Allah? Betul ke kita ni sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi pembuktian daripada kebenaran apa yang kita katakan, itulah kita mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kita ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok malam first tu tuan-tuan, Ustaz Syafiq telefon habaq, mission kita nak buat forum ni, tujuan dia untuk nak buat surau di tempat ana. Tuan-tuan, malam ni kalau tuan-tuan tak bersedekah pun, insya-Allah surau tu tetap akan terbina. Tapi di mana tuan-tuan nak letak muka besok di mahsyar, andai kata surau ni lambat dibina sedangkan tuan-tuan berkemampuan untuk membantu, tuan-tuan mengaku di depan Allah beriman kepada Allah, sayang Allah, kasih Allah, cinta Allah, tapi taat kepada Allah tu kurang. Saya teringatlah Ustaz dah saja nak kongsi sikit. Tuan-tuan tahu, dulu Ustaz lepas habis daripada SPM nak pergi sambung belajar, masa tu dindong lagi nak pergi sambung tang mana, nak pergi sambung tang mana. Banyak geng-geng semua sambung di kitab, tapi rasa tak mau sambung di kitab, nak pergi tempat lain. Jadi masa tu saya pun dapat tawaran belajar di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Masa tu sebelum Salafi lagi lah tuan-tuan. Lepas tu bila nak pergi sambung belajar, nak tasjil mula-mula Ustaz 4,000 lebih. Nak tasjil untuk masuk mula-mula ni. Balik abang Kaabah, nak masuk dapat sambung belajar di tip macam tu macam ni 4,000 lebih. Ayah saya ni tuan-tuan, ramai anak murid ayah tadi, depa duk pakat mai jumpa tanya habaq. Ba bagi tahu kat saya, aku tak ada 4,000 lebih. Demi Allah lah, rumah Allah yang mulia ni abang sepupu saya ni. Ayah saya mengajak mengaji. Ba kata aku tak ada 4,000 lebih. Saya pun tuan-tuan kerja di mana? Dalam Osram ni Ustaz, DHL, kargo. Cari nak kumpul duit, nak pergi sambung belajar. Doa tuan-tuan. Doa hari-hari macam biasa lah. Masa tu gila kuliah. Tahu gila kuliah tuan-tuan? Masa zaman saya tu Ustaz, antara top-top Ustaz Ismaidin, antaranya Ustaz Ali Hassan, masa tu okey lagi di surau Rawdatul Jabbar, Rawdatul Ulum ke? Kan? Di surau yang ada Tuan Haji Wahab kita lah. Satu hari tuan-tuan, balik daripada kuliah subuh. Pagi tu kuliah subuh tu memang ajib dah, subhanallah. Ustaz tahu siapa? Pagi tu kuliah subuh Ustaz Izzat Hambali. Ni satu pengalaman, saya tak mau cerita orang ni, nak sebut kat tuan-tuan keutamaan orang yang bersedekah bukan sahaja di dunia. Di dunia Allah Ta'ala balas berlipat-lipat kali ganda, apatah lagi di dalam kubur. Pagi tu Ustaz Izzat Hambali tuan-tuan tahulah, dengan zikir dia apa semua. Baru BSPM, duit pun tak ada. Saya teringat nak makan apum kampung rawa tu Ustaz. Tapi macam saya cerita dalam kuliah tadi, daripada zaman tu lagi ajak diri pagi ada duit sedekah RM5, RM10. Pagi tu demi Allah ada RM10 dalam poket Ustaz. Ada RM10. Duk fikir nak kena wadah apum telur setengah masak. Ni saya ada cerita kat tuan-tuan ni. Tapi ada RM10, boh dalam tabung RM10, tak boleh makan wadah tuan-tuan. Lah kali saya tukar dengan satu orang jemaah yang masih ada dalam masjid, tukar RM5. RM5, boh dalam tabung RM5, RM5 nak buat makan pagi. Tu tak dahsyat lagi lah. Tuan-tuan ni kira dahsyat, pasal sekali lagi tuan-tuan nak berkeluar habis semua. Dok betul saya abang. Saya ni kira masa tu duk fikir, kalau aku boh RM10, aku tak boleh makan apum pagi ni.
Saya tukar dengan satu orang hamba Allah, dia pun bagi RM5, RM5 saya lepas masuk dalam tabung, habis kuliah subuh, pergi makan. Tapi pagi tu terpaksa korban, teh tak boleh minum tuan-tuan, tak cukup duit. Kena apom telur setengah masak, wadai 2 biji. Demi Allah, dalam rumah Allah yang mulia ni tuan-tuan, tak dan nak habis makan, Kampung Rawa tu tempat ayah saya duk mengajar lah. Satu orang anak murid dia mai, dia bagi RM50 kat saya tuan-tuan. Dia bagi RM50. Ni dengar kata Amin nak pergi belajar, betul ke? Betul lah, tapi nak kena kumpul duit sikit. Dia bagi RM50, bukan 2 ketui apom tuan-tuan, 10 ketui apom pun makan sampai pecah perut tak habis pagi tu. RM50 dah dapat dah. RM5 saya bagi. Habis apom tu pun tak bayar pagi tu, hamba Allah tu bayar. Hamba Allah tu hidup sampai hari ni lagi. Habis ustaz, ringkas ceritanya, balik rumah. Balik rumah, duduk di rumah dah duduk di Sungai Dua ni dah. Tiba-tiba ada orang telefon ayah saya. Nak jumpa di restoran Subaidah. Ayah pun start motor pergi di restoran Subaidah. Dia balik, dia panggil saya keluar, mak tengah duduk masak. Ayah kata kat saya, hang tak payah fikir banyak lah, ni dah ada orang bagi 4,000. Tuan-tuan, ni dah ada orang bagi 4,000. Saya tanya kat bapak saya, siapa yang bagi? Bapak saya kata, kawan hang yang bagi. Saya kata kat dia, siapa kawan cik? Tak tahu dia naik kereta Mercedes. Tak ada lah tuan-tuan, zaman tu budak lagi, mana nak ada kawan naik kereta Mercedes. Saya pun tanya anak murid buah aku, bahawa ayah saya kata, aku pun tak kenal siapa dia ni. Dia kata dia dapat tahu hang nak pergi belajar kat Perlis, hang tak cukup duit, ni dia bagi. Dia bagi duit tu lain envelope, dia tak abang berapa. Mak yang kira ada 4,000 tuan-tuan. Seminggu lepas tu saya pun pergi daftar masuk ke IPTIP. Dan banyak lagi keajaiban yang berlaku tuan-tuan. Zaman saya duk belajar lagi di Yaman, bila mai ma'rad kitab, teringin nak beli kitab. Tak ada duit, mesej kat ayah, nak minta $100, $200, esok ada ma'rad seminggu ada pesta kitab ni. Tuan-tuan, ayah bagi tahu memang tak cukup. Adik saya 2 orang belajar di Jordan, pakai sebulan 1,000. Ada saja, tak tahu siapa tuan-tuan, mesej ni saya BI 500, 600. Jadi saya nak abang kat tuan-tuan, rumah Allah yang Ustaz Syafi nak buat ni tuan-tuan, tetap akan dibina. Tapi malanglah kalau tuan-tuan yang ada di dalam rumah Allah ni salah seorang daripada penyebab lambatnya terbina rumah Allah ni, rugi kita. Sebab tu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dia sebut apa tuan-tuan? Rezeki Allah bagi kepada manusia ni dia ada 3 jalan. Yang pertama, Allah bagi kepada manusia ni rezeki yang paling rendah sekali. Siapa boleh jawab dengan tepat? Ada banyak ayat gau atas meja ni, saya belanja sepotong kat tuan-tuan. Betul ni tuan-tuan? Nak beli RM1 ni. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dia sebut, cara Allah Ta'ala bagi rezeki kepada seseorang tu, dia melalui 3 jalan, 3 kedudukan. Rezeki yang paling rendah Allah bagi kepada manusia, siapa tahu rezeki paling rendah Allah bagi kepada manusia rezeki apa tuan-tuan? Yang kita hari ni duk hidup di dunia, duk ingat ni lah rezeki paling dahsyat, paling dahsyat. Ada jawapan tuan-tuan? Ni ayat gau atas meja, ada banyak betul ni. Jawapan dia kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki yang paling rendah Allah bagi kepada manusia itulah rezeki harta. Rezeki harta tuan-tuan, tak boleh buat apa pun. Di saat kita hidup, maka infaklah sebanyak mungkin. Jangan sampai apabila sudah sampai nyawa di kerongkongan kita, maka di saat tu baru kita nak bagi tahu kepada isteri, 20,000 ni bagi kepada tahfiz, 10,000 ni bagi kat anak yatim, 5,000 ni bagi kat surau tu, 7,000 ni bagi kat kapet. Masa tu tuan-tuan tak habaq pun, tuan-tuan tak boleh guna dah. Sebab tu dia kata rezeki yang Allah bagi kepada manusia yang paling abserin apetimnya, paling lokengsing sekali tuan-tuan, rezeki harta. Rezeki pertengahan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, rezeki apa tuan-tuan? Agak-agak. Pertama, rezeki paling rendah sekali, rezeki RM2 tu. Yang kita berhempas pulah pagi, petang, siang, malam, kadang-kadang sampai tertinggal ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang nak cari sesuap nasi, kita bercakap bohong. Kadang-kadang nak cari sesuap nasi, kita terpaksa menggadaikan agama kita. Kadang-kadang nak cari sesuap nasi, kita zalim orang. Macam-macam kita buat. Sedangkan daripada kacamata Islam,
para waliullah, itu adalah rezeki yang paling rendah Allah balas kepada seseorang. Rezeki pertengahan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia yang semua orang nak, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Itulah rezeki anak yang soleh. Siapa pun yang berkahwin, walaupun dia ni jahat tara mana, dia nak anak yang soleh. Tapi soalan dia pada malam ni, saya tanya kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, macam mana nak dapat anak soleh ni? Senang kan nak dapat anak soleh ni, tuan-tuan? Salah satu cara, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tuan-tuan, iaitu kita lihat pada hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, bila mati anak Adam itu, maka inqata'a amaluh, terputuslah segala amal dia, illa thalas, melainkan 3. Yang pertama apa dia, tuan-tuan? Yang pertama sadaqatun jariyah. Yang kedua apa dia, tuan-tuan? Yang kedua, anak yang soleh. Anak yang soleh ni mai daripada mana? Mai daripada sedekah yang banyak yang kita buat ketika hidup di dunia. Yang tadi Ustaz Nana sebut ni. Ni yang nak abang kata keutamaan sedekah ni bukan sahaja di dunia, bukan sahaja spotlight dalam kubur, bahkan Allah bagi berlipat-lipat kali ganda daripada jalan yang tak pernah kita fikir-fikir. Kadang susah fikir, Allah ketegak budak ni. Nak buat lagu mana tak tahu, ustaz tu jampi dah, habis dah pusing ni, Ustaz Syafi jampi, Ustaz Cok jampi, Ustaz Nana jampi, mai dekat saya, tuan-tuan, jampi siap ludah lagi kat atas bagi. Tapi tak soleh, duk jadi apa, kaldi akak tak tahulah, tuan-tuan. Duk tak jadi gak lah cerita dia. Jadi tuan-tuan tengok dah, cantik para ulama susun, daripada mana manusia nak dapat anak-anak yang soleh. Tengoklah, lihatlah, renunglah, selamilah kata-kata Nabi SAW, iaitu daripada sedekah yang kita buat kepada Allah, pada jalan Allah. Yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang paling tinggi yang Allah Taala bagi kepada manusia ni rezeki yang paling tinggi, itulah rezeki laqad ghafar, sesungguhnya khabarkan kepada orang yang rajin bersedekah, aku ampun dosa mereka, aku ampun dosa mereka, aku ampun dosa mereka. Ketahuilah, setiap kali di saat kita bersedekah, setiap kali itu Allah ampun dosa kita. Kita hidup selama ni, tuan-tuan, dosa kita banyak kepada Allah, kita pun tak pernah minta maaf, Allah pun tak pernah maafkan kita. Renung balik ni, dosa apa? Dosa gedebe dengan orang Islam. Dosa apa, ustaz? Dosa apa penerajang selipar orang sampai masuk dalam parit? Dosa apa? Dosa jegir orang Islam atas bawah macam nak telan. Dosa yang banyak yang kita buat kepada Allah Ta'ala ni, sesungguhnya satu jalan, yang mana Allah Ta'ala bagi rezeki keampunan yang luar biasa kepada manusia apabila dia rajin bersedekah. Maka di saat itu ketahuilah, Allah juga rajin untuk mengampunkan setiap kesilapan dan kelalaian yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut benda ni kan, kadang-kadang bila pi kuliah di masjid surau, ada budak-budak dia mai, dia bagi tahu nak pi sambung belajar, tak cukup banyak tu, tak cukup banyak ni. Saya ambil nombor telefon walaupun saya tak mampu tolong. 2 hari, 3 hari, tuan-tuan, tak tahu boleh dah nak pi belajar, cukup dah duit. Itulah saya nak kata kepada tuan-tuan, rumah Allah ni tetap akan terbina. Cuba tuan-tuan tengok, ketika Nabi nak pi ke perang Tabuk, tuan-tuan, dahsyat perang Tabuk ni. Dalam perjalanan sebelum Nabi bertolak daripada kota Madinah, mai 2-3 orang jumpa Rasulullah, minta tolong rasmi masjid. Masjid tu nama apa, tuan-tuan? Masjid itu nama dia Masjid Dirar. Masjid yang dibina di atas dasar kemunafikan kepada Allah pun boleh terbina, apatah lagi masjid yang kita nak bina di atas dasar takwa ni, takkan tak terbina, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan, muhasabah kita pada malam ni. Andai Allah Ta'ala takdir ada lagi umur, alhamdulillah. Tapi kalau kata malam ni malam yang terakhir, tuan-tuan, maka gunalah kesempatan ruang yang Allah bagi ni. Berkeluarlah segala apa yang kita mampu untuk secepat mungkin menjayakan pembinaan rumah Allah ni. Satu pengalaman lah last sebelum berhenti kan. Satu hari, tuan-tuan, kan,
Dulu ada satu orang sahabat saya, senior saya di Yaman. Bila dia balik Malaysia, dia nak sambung master. Sama-sama lah sekali dengan kami semua. Tapi dia tak cukup duit. Dia duduk dekat lah. Tak tahu dia ada ke tak malam ni, tuan-tuan. Orang yang sangat hebat. Saya kagum lah hidup saya. Ustaz Nana kenal lah. Dia beritahu, cik, orang Pening 3 orang zaman saya belajar. Ustaz Syafiq kenal kot. Salah seorang dia ahli lembaga fatwa Pulau Pinang, Ustaz Syazli Hirman. Senior Yaman lah. Dulu kami belajar Nau Sorah dengan dia lah. Lepas tu salah seorang dia ustaz ni, tak maaf lah saya tak boleh sebut nama pasal dekat, takut tuan-tuan kenal. Jadi abang, cik, Ana pun nak sambung juga tapi tak ada duit. Masa tu Ustaz Nana duk bawa pergi kuliah di Selangor, tuan-tuan, Sabtu Ahad. Saya pergi mengajar di Selangor, ni lah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Pagi tu kuliah subuh di tempat yang saya abang tadi dalam kuliah, di masjid Sungai Sekamat. Sebelum masjid Sungai Sekamat buat elok lagi. Jadi saya duk fikir, mai KL masa tak banyak, dalam 7-8 hari nak tazkirah, bolehkah dapat 20,000 lebih ni? Tuan-tuan, kuliah subuh, logik lah kita kuliah subuh tapi bulan Ramadan. Agak-agak tanya Ustaz Cuk, Ustaz Syafiq, berapa biasalah paling tinggi bila dapat kuliah subuh? Tuan-tuan, pagi tu kuliah subuh, saya umum macam ni lah, tak ada kata payung gila-gila pun, tapi lillahi ta'ala, macam tu lah. Malam ni kami yang bercakap ni lillahi ta'ala. Misi kami, tuan-tuan, nak rumah Allah terbina. Tuan-tuan ingat, setiap kali orang duk sujud, itulah perkara yang akan menerangi tuan-tuan di alam kubur. Pagi tu kuliah subuh dapat 17,000, dengan pengurusi masjid pun terkejut. Tak pernah lagi ustaz kuliah subuh dapat 17,000, tuan-tuan. Kalau bukan COVID, saya memang nak bawa lah Ustaz Syafiq pergi di Selangor, tapi memandangkan keadaan Selangor dengan SOP yang sangat tinggi sekarang ni, payah macam-macam dengan isu tauliah dan sebagainya. Kita cari di Penang, orang Penang pun kaya-kaya tuan-tuan, macam Ustaz Nana abang, yang mana yang malap-malap tak payah duk pergi polis dah, lempak masuk dalam tu. Malam ni kami tolong polis bagi spotlight dalam kubur tuan-tuan. InsyaAllah dengan apa yang tuan-tuan infakkan pada jalan Allah, bakal menerangi kubur tuan-tuan, yang mana sifat kubur itu panas, yang mana sifat kubur itu gelap, yang mana sifat kubur itu dia tak kenal ustaz. Siapa pun dia himpit daripada kiri ke kanan, daripada depan ke belakang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, himpitan tersebut menjadi belayan, manjaan kubur kepada orang yang mati tadi. Muslimin yang dirahmati Allah, itulah keutamaan sedekah bukan sahaja di dunia, sehingga ke dalam alam kubur. Kalau kita fikir rezeki yang paling tinggi Allah Ta'ala bagi kepada kita harta, ketahuilah di pandangan mata para fuqaha'ullah, rezeki yang paling rendah itu adalah harta yang Allah berikan. Sebaliknya rezeki yang paling tinggi adalah keampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali mikrofon kepada Fadilatul Ustaz Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Amin atas penerangan yang begitu jelas pada kita berkaitan dengan kedudukan sedekah dalam Islam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya teringat satu ketika dulu saya pernah forum dengan arwah Tuan Guru Hassan Din Al-Hafiz di Perwaja, forum di Perwaja. Macam inilah kutipan untuk Ustaz Azhan Kota Raja. Ustaz Azhan cerita. Habis forum macam itulah. Dekat kawasan yang macam ni ada muslimat seorang tu, dia main kat tepi tu, dia bagi sampui yang panjang tu, yang putih ke koko macam tu lah. Dia kata, Ustaz ni untuk sekolah Ustaz. Dia bagi kat Ustaz Azhan. Ustaz Azhan bagi kat Ustaz ni apa, Allah yarham Ustaz Hassan Din. Dia pun pegang. Ustaz Hassan Din tuang rantai. Dia macam timbang agak-agak gitu. Dia kata, ente tengok ni, berat ni. Ana rasa mu 10-11 ribu ni mah ni, dia kata. Dia pun tuang kat tangan saya. Saya pun pegang lah. Tengok, ya Allah berat ya. Dia kata, dia ambil, dia bawa balik bagi kat Ustaz Azhan. Dia kata, ente tahu tak? Saya ingat lagi, dia kata, malam ni kok yang bagi tadi tu kat kita tu, inilah malam paling lena dia boleh tidur dalam dunia dia. Saya kata dia, sebab apa Ustaz?
Dia kata, dia pandai, dia simpan di tempat yang takkan hilang sampai bila-bila, dia kata. Betul juga. Kalau kita tuan-tuan di rumah kita muslimat, rantai kahwin, suami kita bagi 10,000, 15,000, kalau hilang malam tu kita tak tahu letak mana, lama tak cari, duk kosek almari, buka-buka, kata tak ada benda tu, agak-agak kita boleh tidur malam. Tak boleh tidur, jadi seraba, oh tak mana, letak mana, siapa masuk, duk recall balik satu-satu. Tapi kalau kita letak di tempat paling selamat, di mana? Kita infak fi sabilillah. Walaupun tak ada bank, tak ada Maybank, tak ada kita kata Ar-Rahnu nak buat keluar dia balik, yakinlah kita ganjaran pahala tu pasti kita akan jumpa di akhirat. Dan muslimat pun mereka pandai dah. Mereka tahu dah suami mereka semua jadi hantu ayak ke. Sebab takut meninggal esok, satgi suami dia pergi bagi yang tu kat dia ni, pergi bagi yang tu dekat isteri baru, dia kata pahai pula pasal aku penat-penat cari apa semua, lah bagi kat isteri baru. Lah aku derma siap-siap. Satgi insya-Allah kita lancarkan derma besar-besaran, satgi round kedua ni kita bagi tapoy besar sikit muslimat sebab dia pandai bawa barang kemas depa banyak sikit. Hari ni penuh. Penuh duit tak bawa, gabui subang bu. Gabui subang bu. Yang hebatnya gabui subang kawan sebelah tu. Masuk kot telekong, boleh kata semut mana masuk ni, dia gagal. Dengan gagal sebelah pula dia orang aku tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kelebihan sedekah yang kita tak nampak ni banyak lagi yang kita rasa ada rahsia-rahsia di sebalik sedekah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan pada kita. Kita nak dengar penjelasan lanjutnya daripada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob kita berkaitan dengan kemuliaan dan kehebatan infak fi sabilillah. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi, beradik-beradik Nambala 786, Al-Fadhil Ustaz Nana, Ustaz Amin, tuan-tuan. Malam ni semua ramai muka nasi kandang belah tu tuan-tuan. Mula-mula dia berbuh Ustaz Jafri. Dia berbuh Ustaz Jafri. Dia tahu dia panggil saya mai. Macam bagi line bagi orang kata tu malam ni memang forum Pak Ekor Mama di depan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tak apalah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Zabidi, pengurusi Masjid Al-Mustaghfirin, dan ahli jawatan kuasa serta keseluruhan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Saya nak bawa tuan-tuan satu benda. Satu kisah yang berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, satu hari ada dua orang budak, dua orang remaja, dia bawa mai, dia heret satu budak ni dia heret. Maknanya dua orang pegang kiri kanan, heret seorang budak mai depan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam masjid. Heret umai tu kira umai cara kasar lah. Umai kasar. Orang kata bukan heret mai nak kata dia kesian ni dah, bukan. Heret tu mai memang tanda aku tak puas hati kat hang lah. Tuan-tuan, bila mai depan Sayyidina Umar tanya siapa heret lagu tu? Siapa heret dia lagu tu? Jawapan dia ialah, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya budak ni, dia ni dah bunuh bapak kami. Dia bunuh bapak kami. Tuan-tuan, bila dia cakap lagu tu, Sayyidina Umar tanya kat budak ni, betul ke hang dah bunuh bapak daripada orang ni? Jawapan dia ialah, ya wahai Amirul Mukminin, betul. Saya dah bunuh dia, budak ni, bapak budak-budak ni dua orang, tapi dia merupakan aksiden, satu kemalangan. Budak ni pun cerita. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku ni ada seekor unta. Unta aku ni, aku ada seekor unta, dan unta aku ni aku lepas. Bila lepas, unta ni pergi masuk dalam kebun pakcik ni, kebun bapak daripada ni diorang ni. Dan bila unta dia pergi makan ikut suka hati ya. Dia pergi makan dalam kebun ni punya buah, punya pokok semua dia pergi makan. Pakcik ni sudah marah, mamu ni lah kira dia nak marah.
Tuan-tuan, dia marah silap banyak. Dia ambil batu, dia sidai muka unta ni. Dia pagi tang mata unta ni berdarah. Bila mata dia berdarah, tuan-tuan, dia merung. Unta ni merung. As a tuan. Sebagai tuan unta, budak ni geram lah. Tak apa, ambil katok unta aku. Tuan-tuan, tak tahan tengok unta ni duk menjerit, duk merung. Budak ni kata, aku ambil batu tu, aku baling kat pakcik ni. Geram-geram dia baling kat pakcik ni. Dia baling, tuan-tuan, menyebabkan pakcik ni bila kena batu tu, jatuh, mati. Tuan-tuan, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab terus jatuhkan hukuman dia ialah sama ada 3. Sekarang ni ada 3. Sama ada qisas, bunuh balas balik, ataupun dibayar diat, bayar diat dekat budak-budak ni 100 ekor unta, ataupun maafkan budak ni. Tiga ada benda dia boleh buat. Kira as a waris kepada bapak ni boleh buat 3 benda. Jadi budak dua orang ni geram bunuh pak dia. Geram tuan-tuan. Dia tu kata tak ada qisas, bunuh balas balik, bunuh balik budak ni. Bila diberikan satu hukuman bunuh balas, qisas, budak ni tuan-tuan, dia kata, Amirul Mukminin Umar kata, wahai budak, any last word? Tak cakap orang putih lah, saya cakap, biasalah. Orang mamak ni dia tak cakap Melayu banyak kan. Tuan-tuan, any last word? Ada apa-apa nak cakap? Permintaan terakhir? Tuan-tuan, budak ni kata, ya Amirul Mukminin, aku ada permintaan. Aku nak minta tangguh 3 hari. 3 hari tolong tangguh, Ustaz. Omar tanya apa sebab? Sebabnya ialah aku ada seorang adik. Aku tak ada mak, aku tak ada bapa. Aku ada seorang adik dan adikku ni masih lagi kanak-kanak yang kalau aku mati ni, budak ni dia perlu kepada keperluan untuk tinggalkan harta pada budak ni untuk dia meneruskan kehidupan dia. Jadi aku kena urus urusan adik aku ni dan aku nak serahkan semua benda dekat dia sebelum aku menjalani hukuman. Lepas aku mati tak apa orang. Umar Al-Khattab tanya, wahai budak, aku boleh bagi kat hang 3 hari, tapi dengan syarat give me a guarantor. Hang bagi aku penjamin. Siapa nak jamin hang? Bermaksud guarantor dia, penjamin dia, kalaulah budak ni lepas kira dia keluar 3 hari tu, katalah budak lepas 3 hari tak patah balik nak menjalani hukuman, guarantor punya kepala akan hilang. Guarantor punya kepala akan hilang. Tuan-tuan, agak-agak siapa yang nak jamin? Budak ni duduk dalam Masjid Nabawi, orang tengah duduk ramai ni tuan-tuan, tengah duduk dengar perbicaraan ni. Budak ni kata, Umar kata, sekarang ni hang cari guarantor, hang cari penjamin dulu. Budak ni angkat kepala, dia tengok keliling Masjid Nabawi, tengok keliling. Dia tengok keliling tuan-tuan, mata macam kita jalan ni ya. Contohlah ni ya. Katalah sekarang Ustaz Syafi, sekarang kita nak kutip duit. Mata dia tengok tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunduk, tuan-tuan nak bagi. Tuan-tuan tunduk, kira sama dengan geng-geng tu tuan-tuan. Budak ni bila mana dia kena buah ni, dia kena buah suruh cari guarantor, dia pun angkat kepala, siapa boleh jamin aku hari ni? Dia kira, siapa yang boleh jamin aku hari ni? Bila setiap kali mata dia pi kat orang-orang penduduk Madinah, semua tunduk kepala. Sebab apa? Semua tahu kepala kami takkan hilang kerana budak ni seorang. Budak kan, budak ni pun bagi depa budak aja, hang tak ada apa-apa pun. Bila sekian lama dia tunggu tak ada juga. Last sekali dia Umar kata, wahai budak, tak ada siapa nak guarantor kan, tak ada siapa ni penjamin hang. Tiba-tiba tuan-tuan, di hujung belakang Masjid Nabawi ada seorang angkat tangan, ya Amirul Mukminin, aku akan jamin dia. Siapa orang ni tuan-tuan? Dia adalah Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tuan-tuan semua kenal dia. Pahlawan Islam, aset orang Islam, aset umat Islam. Kalau dia tak ada tu satu kehilangan besar untuk orang Islam. Tiba-tiba dia angkat tangan, dia nak jamin budak ni. Penduduk Madinah tengok muka masing-masing, takkan kot Abu Dzar takkan nak mati dengan kerana budak ni kot.
Omar kata, Omar ada halang tak? Omar tak halang sebab dia nak penjamin dia. Baik, kalau begitu Abu Dhar, kamu jamin dia. Bila kamu jamin dia, budak ni boleh pergi. Tuan-tuan, hari pertama budak tu pergi keluar ni tuan, geng-geng Madinah ni. Esok tu dah cari budak ni. Mana budak ni, nak tengok budak ni. Belum hari ketiga ni, cari dah hari pertama. Mana budak ni pergi? Tapi budak ni hilang lah. Budak ni rape dah, habis dah. Habis Abu Zar. Baru hari pertama. Esok masuk hari kedua, cari lagi. Allah, budak ni tak ada tu rumah dia pun tak ada, terkunci kalpat, pintu apa pun tak ada dah. Siapa pun tak ada dah. Lah ni macam mana cerita ni? Baru hari kedua, Abu Zar relax. Yang nak kena tak ada apa. Yang duk kalut ni yang tak kena apa. Tuan-tuan. Last sekali yang masuk hari ketiga, 2 orang budak ni, hari ketiga masuk, 2 orang budak ni yang had mendakwa tadi tu, yang waris ni, pagi-pagi lepas subuh dah sembahyang semua, waktu ketika mana waktu duha, dia pergi ketuk pintu rumah Abu Zar. Kata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, sesungguhnya hari ni hari dah pun cukup hari ketiga, budak ni tak ada, sekarang ni hang ikut kami pergi ke Masjid Nabawi dan menjalankan hukuman ke atas kamu. Abu Zar kata apa? Abu Zar bukan kecil anak. Abu Zar kata apa? Kata, aku takkan jalani apa-apa hukuman kerana hari itu dicukupkan selepas masuk waktu maghrib. Masuk maghrib baru cukup hari ketiga. Tuan-tuan, Abu Dhar Al-Ghifari kata apa? Tak apa, aku follow hang hari ni. Dia keluar kepada rumah, ikut waktu Tuhan tu keluar. Ikut, ni 3 orang jalan. Kok belakang ni, ikut ramai-ramai. Apa sebab? Nak tengok lah apa jadi. Nak tengok apa jadi. Abu Zar ke kena atau budak tu nampak gaya kira percentage, Abu Zar confirm kena. Pasal budak ni takkan patah balik ya. Tuan-tuan, budak ni pun Abu Zar pun keluar sampai kat sana. Masuk waktu Zuhur, depa duk usyar lagi. Mana budak ni? Zuhur budak ni hilang lagi. Tapi dah habis ya. Zuhur hilang. Tunggu asak masuk tuan-tuan, budak ni tak ada lagi, tak main lagi. Makin berdebarkan, makin mendebarkan. Siapa tadi Abu Zar ni habis ni hari ni? Abu Zar relax, tak ada apa lagi. Tak ada apa. Dia tak hilang pala hilang, aku garantor. Tak apa. Tuan-tuan, sikit lagi nak masuk waktu maghrib. Tiba-tiba mai budak ni kelang kabut, mai ya Amirul Mukminin, aku di sini. Tuan-tuan, penduduk Madinah takbir, Allahu Akbar. Tanda apa? Macam satu kemenangan bagi Abu Zar, selamat dia. Tuan-tuan, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, kira ni Umar, ni budak tu, budak yang didakwa tu, kemudian 2 orang yang waris tu dengan seorang lagi Abu Dhar Al-Ghifari duduk kat depan. Budak ni kata, okay, sekarang jalankanlah hukuman tu. Umar kata, baik, aku nak jalankan. Sebelum tu, aku nak tanya. Tuan-tuan dengar elok-elok dialog ni. Tuan-tuan dengar elok-elok dialog ni, saya tuan-tuan buat keputusan tuan-tuan. Umar tanya, wahai budak, hang tahu, kata hang ni dah ada garantor. Kalau hang keluar 3 hari, hang melingkup pi terus, hang pi terus, hang tak patah balik pun, hang selamat dah. Yang kan kena Abu Zar. Pasal apa patah balik? Hang tahu kata hang patah balik ni kepala hang hilang lah. Hang tahu hang patah balik ni mati. Hang boleh bawa adik hang lari terus dan garantor dah ada, lepas 3 hari Abu Zar kena, hang selamat. Pasal apa patah balik? Apa jawapan budak ni tuan-tuan? Tuan-tuan dengar elok jawapan ni. Apa jawapan budak ni? Budak ni kata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak mau satu hari nanti ada orang yang memusuhi Islam, kata orang Islam, waktu dia janji, dia mungkir pada janji dia. Budak tuan-tuan, ni tarbiyah Rasulullah. Hasil tarbiyah Rasulullah menjana budak macam ni. Kemudian tuan-tuan, Umar kata, wahai Abu Zar, hang tahu, hang jaminan ni nyawa tukar nyawa. Hang tahu jaminan hang ni nyawa tukar nyawa. Tapi pasal apa hang boleh yakin, sedangkan hang tak kenal budak ni, hang tak tahu dia siapa, hang tak tahu dia bohong ke, dia betul ke, dia nak pi ni, dia kehilang terus ke. Tiba-tiba hang jamin satu budak,
dengan nyawa, tukar nyawa. Macam mana hang boleh buat keputusan ni? Jawapan Umar kata apa? Ya Amirul Mukminin, aku tak mau satu hari nanti orang yang memusuhi Islam mengatakan orang Islam waktu dia tengok saudara dia mohon pertolongan, tak ada tangan satu pun yang dihulurkan untuk bantu dia. Aku tak mau begitu. Tuan-tuan, tangisan penduduk Madinah makin kuat, makin kuat. Kemudiannya tuan-tuan, Amirul Mukminin Umar tengok kat dua orang ni, kat budak ni, dia kata, wahai budak, sekarang aku nak jalankan hukuman ke atas mereka, atas budak ni. Ada apa-apa kamu nak cakap? Dua orang ni kata apa? Ya Amirul Mukminin, adakah perlu untuk aku jalankan hukuman ni ke atas dia? Sedangkan aku tak mau satu hari nanti akan ada orang musuh Islam akan mengatakan orang Islam waktu saudara dia mohon keampunan, mohon maaf, dan tidak ada orang nak maafkan dia. Hari ni aku maafkan dia ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, selamatkan dia dan aku bebaskan dia. Tuan-tuan, inilah legasi Islam. Saya heran tuan-tuan, legasi Islam ni perlu ada setiap zaman. Perlu ada setiap zaman. Orang Islam sebenarnya sepatutnya serius tuan-tuan. Maaf saya cakap, forum macam ni pun tak perlu ada. Tak perlu tuan-tuan. Dengan iklan yang dikeluarkan oleh pihak surau cukup memadai. Dengan keprihatinan orang Islam cukup juta boleh dapat. Tapi kita kena buat hari ni forum supaya dapat tuan-tuan, hari ni dapat habaq pada orang ramai. Inilah surau nak dibuat, kita perlukan sejuta untuk buat surau ni. Tuan-tuan tengok sekolah tepi-tepi ni, tengok sekolah belakang ni, tuan-tuan tengok sekolah belah Teluk Kumak ni, sekolah atas Teluk Kumak ke Puspakom, jalan pergi Puspakom, dana siapa? Sekolah SMJKC, sekolah SJKC, sekolah jenis kebangsaan Cina, dana siapa? Dosa banyak tuan-tuan. Tengok pagoda. Tuan-tuan tahu ke pagoda ada kereta kabel? Kabel car. Tuan-tuan tahu? Tahu tak tahu? Tak tahu. Memanglah tak tahu sebab kita tak pergi pagoda. Tapi tuan-tuan tahu tak ada kereta kabel direct daripada Paya Terubung, direct masuk terus pergi kat Sleeping Buddha. Boleh pergi terus. Boleh masuk terus. Ustaz tahu mana? Ustaz pergi lah. Saya pun tak pergi sebab orang cerita. Pergi dia ambil gambar betul bukan hak Genting Highland punya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dana tu main mana? Dia ambil ke dana kerajaan? Dia ambil dana kerajaan ke? Tuan-tuan, kekuatan umat Islam adalah poket orang Islam. Poket orang Islam. Orang Islam perlu tunjukkan satu contoh yang hari ni kita tak perlu dana siapa pun. Kita menentukan kedudukan orang Islam. Orang Islam punya duit sendiri. Orang Islam ada harta sendiri. Orang Islam tak perlu tuan-tuan, tak perlu lagi kita nak pergi tadah tangan ke orang tu buat surat tentang bagi saya tak perlu. Saya pun jaga masjid tuan-tuan. Saya pengurusi masjid. Saya cukup tak boleh allergic nak sign surat, nak hantar ke orang, sila bagi sumbangan. Sorry tuan-tuan, saya tak buat. Saya tak tahu, itu perangai saya. Saya tak berminat dengan perkara ni. Tapi jika perlu sesuatu, saya habaq ke orang, masjid perlu dana ni. Kerana umat Islam lah yang bangunkan masjid selama ni. Umat Islam sendirilah yang nak bangkitkan balik. Tuan-tuan, saya tak mau habaq cerita tuan-tuan nak bagi berapa, tuan-tuan nak bagi macam mana, saya tak mau cerita. Semua dah cerita habis lah. Saya nak habaq tuan-tuan satu je. Tapi kalau hari ni tuan-tuan tak bantu umat Islam sendiri, dengan apa jua cara, apatah lagi nak mengangkat institusi Islam, nak angkat surau, nak angkat masjid, nak bangunkan tempat-tempat suci Islam ni. Tuan-tuan, kalau kita tak bagi, agak-agak kita boleh pergi kat APEC bagi ya. Tu nak jumpa APEC, nak jumpa ayah mana-mana bagi duit ya. Tapi tuan percaya tak kalau hari ni Ustaz Syafi ambil surat, bagi kat mana-mana APEC, uncle tolong bagi ni duit, dia akan bagi. Dia akan bagi. Saya pernah dapat offer nak bagi kat masjid, pernah dapat offer. Bukan sikit tuan-tuan, ratus ribu nak bagi kat masjid. Nak bagi. Daripada orang bukan Islam. Tapi tangan orang Islam lebih cepat dari tangan orang bukan Islam. Lagi cepat lagi.
Tak dan dia tu bagi tuan-tuan, dah lebih daripada cukup lagi orang bagi. Tapi buktikan hari ni tuan-tuan, saya tak mau Ustaz Syafiq. Saya tak mau Ustaz Syafiq, tak mau je tuan kuasa surah Asy-Syakirin. Tak mau lah tuan-tuan, kita duk pi habaq ke orang, duk pi jana lagi ke orang, mai tolong bagi duit. Tak mau. Kita nak hari ni, orang Islam hari ni, nampak je bagi. Hari ni tuan-tuan bawa handphone semua. Bawa handphone. Bawa handphone kan? Okey, ada internet banking. Masing-masing ada dalam phone kan? Tuan-tuan tolong tulis nombor akaun ni. Buat dalam favorite. Dalam kita punya akaun favorite, tulis nombor akaun ni. Tuan-tuan tulis nombor akaun ni. Saya Syafiq berapa? Ni tak melawak kan? Maybank ya. Bank Maybank. Tuan-tuan tulis dalam ni. 557 bubuh dalam internet banking tuan-tuan favorite. Maknanya tuan-tuan tiap-tiap pagi, bukan takat hari ni ya, tiap-tiap pagi tuan-tuan berterusan dalam katalah hari ni orang Islam dalam Pulau Pinang ada 1 juta. 1 juta. Seorang bagi RM1 pada pagi besok. Berapa juta dapat? Tak payah kutip kat siapa dah. Tak payah kutip kat siapa dah. Tapi benda tu nak berlaku susah. Sebab orang Islam bukan semua macam tu. Bukan macam tuan-tuan semua. Baik tuan, ambil 557 38 04 18 412. Bukan suruh undi tau. Tuan-tuan, lah ni juga tuan-tuan banking sekarang. Walaupun RM1 banking sekarang. Saya nak tuan-tuan, urusan agama jangan tangguh. Urusan baik jangan tangguh. RM1 pun lah ni Maybank to you terlepas. Maybank to you ke, Maybank Muamalat ke, M-Bank ke, RM1 pun dia bagi transfer. Tuan-tuan transfer lah ni. Lepas tu buat favorite. Buat favorite, esok pagi bangun-bangun tekan favorite main number tu, buah lagi RM5 ke, RM10 ke bagi tuan-tuan. Masjid saya di masjid Syekh Yusuf Dua Bigat, nampak tuan-tuan. Sampai ke hari ni ada hamba Allah yang dia banking tak pernah lagi terlepas, dah masuk 4 tahun. Kalau jumpa orang ni secom dia. Sebab dia ahli syurga tuan-tuan. 4 tahun tak pernah putui duk banking, duk transfer setiap hari tuan-tuan. Tapi saya sangka dia kerja kerajaan Ustaz. Pasal apa? 25 bulan lebih sikit dia pun. Hari RM5, RM1 RM2, RM1 RM1, RM1 RM4. Hari Jumaat lebih sikit, RM15, kena RM10. Sat lagi pula mai 25 hari bulan, RM50. Saya yakin tuan-tuan, orang ni bukan satu masjid dia pun. Pagi-pagi dia tekan, tuan-tuan bajet sehari RM20, tuan-tuan buat favorite, tekan. Tak lama tuan-tuan, sat saja. Lah, satu masjid Mustaghfirin, satu surah Ustaz Syafiq Syakirin, semua rin kat belakang. Tuan-tuan, satu lagi surah Al-Ikhwan. Apa? Mana? Bayu Tiara. Tuan-tuan cari masjid-masjid surau-surau yang duk aktif. Ni saya bang awal tau. Yang duk aktif, yang duk buat kerja lagu ni. Yang buat kerja gila yang orang tak mau buat kerja gila yang orang tak mau buat mah. Yang duk senyap, makngut, diam tuan-tuan jangan bagi. Pasal apa? Bagi kat aktif yang nak buat kerja ni. Bagi pi lah. Nak pergi kat mana pun bagilah. Saya kata tak usah bagi. Bagi pi. Tapi aulakan tempat yang aktif, yang memang duk buat kerja agama. Yang tak berkira duit. Tuan-tuan minta bantuan, dia bagi terus. Dia akan mengangkat martabat orang Islam. Orang Islam tak perlu pergi cari mana-mana orang yang bukan Islam tuan-tuan. Orang Islam main masjid, hang dapat semua. Hang main masjid, hang susah, hang akan jadi senang. Hang main masjid, hang dapat semua tuan-tuan. Kerja itulah sekarang ni yang kita tengah duk buat. Saya berhasrat, secara peribadinya saya berhasrat, ialah nak jadikan masjid tempat one stop center yang satu tempat je yang tak ada birokrasi. Satu tempat institusi Islam yang tak ada birokrasi. Masjid dan surau sahaja yang duit dia fleksibel tapi beraudit. Fleksibel tapi beraudit.
Hanya institusi Islam, masjid dengan surau sahaja. Tuan-tuan nak minta bantuan apa? Bantuan pendidikan. Tuan-tuan pergi ke zakat, tuan-tuan nak minta pendidikan, memang akan dapat. Tapi tuan-tuan kena isi borang, tuan-tuan kena pergi minta cop daripada pengurusi, tuan-tuan kena buat tu dan begini. Tapi tuan-tuan kalau nak urgent, tuan-tuan pergi jumpa pengurusi masjid. Betul boleh tu Boleh. Minta izin dulu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sebab itu pentingnya hari ini tolong kita sama-sama buat. Jangan sampai orang bukan Islam, orang yang bukan Islam katakan orang Islam ketika mana minta nak buat surau sampai bertahun tak boleh buat. Pasal apa? Orang Islam kedekut pait ta'idum masin wal pa'ji bakhil. Tuan-tuan, moga-moga Allah berikan kita keberkatan. Saya mohon tuan-tuan, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk kita buat benda ni tuan-tuan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob atas pencerahan yang dibuat sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada satu lagi round, tapi saya jangka tuan-tuan paling lambat insya-Allah pukul 11 kita boleh bersurai dah. Pukul 11 kita boleh bersurai. Kita akan ada second round untuk setiap ahli panel lebih kurang 5 minit untuk buat kesimpulan dan rumusan. Dan untuk round yang kedua ni insya-Allah sebentar lagi kita akan lancarkan dana. Cuma tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada adik-adik kita dengan tim untuk kutipan tu akan gerak dengan tuan-tuan sebentar lagi. Jadi tuan-tuan gunalah sekadar kemampuan kita yang paling maksimum untuk sama-sama kita infak fi sabilillah. Dan kita ingat inilah mungkin derma kita yang terakhir. Mungkin malam ni kita meninggal dunia. Macam mana kita bersungguh, demikian itulah insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala ganjaran yang sangat banyak. Jadi saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim melancarkan dana kutipan untuk pembinaan surau Asy-Syakirin. Jadi tim kutipan adik-adik kita tu boleh mula bergerak, boleh bangun dan bergerak. Dan untuk muslimat pun ada seorang boleh jalan. Adam boleh pergi kawasan muslimat. Kau dia segan. Boleh jalan ke salat muslimat tu. Tinggal kat mereka tak apa. Muslimat lagi besar sikit. Mereka nak bawa beg duit mereka semua sekali. Mereka kata mereka jalan tuan-tuan. Sambil-sambil jalan tu tuan-tuan tengoklah. Apa jangan jalan laju sangat. Berhenti depan orang. Kalau tak pergi berhenti gitu. Jangan masuk dalam plastik sudah. Jalan pelan-pelan itu. Tuan-tuan boleh sama-sama bagi. Jangan buat macam nak bagi lepas tu gagal ada orang dalam plastik pula. Macam nak bagi gitu gagal pula. Jangan buat naya kata tuan-tuan kita jalan insya-Allah. Dan sementara kita buat jalan tu kita ingat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran auzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksud dia tuan-tuan dia kalau depa tak lalu tuan-tuan babai lah. Lambai gitu. Bukan babai suruh belah. Lambai panggil depa. Di jalan gitu, hak muslimat berjalan. Tak apa kalau siapa terlepas tak dapat tadi lambai depa boleh buat sekali lagi kutipan tak apa. Tuan-tuan jangan takut. Insya-Allah. Ini impian tuan orang nak meninggal dunia, dekat-dekat dia nak meninggal dunia, nak mati dia akan request pada Allah Taala, boleh dah ya Allah tambahkan masa aku sedikit. Ada banyak benda-benda yang dia boleh buat dalam dunia ni, tetapi Allah Taala sebut dua benda yang dia teringin sangat nak buat. Apa dia? Yang pertama, fa as-saddaqa. Aku teringin sangat kalau panjang umur aku nak bangun dan nak bersedekah sebanyak mana yang boleh. Wa akum minas salihin. Dan aku teringin nak jadi orang yang soleh. Kata orang yang nak meninggal itu. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Ini impian orang yang nak meninggal dunia. Jadi sama-sama. Sebab apa kata para ahli ulama? Kerana dengan memperbanyakkan infak fi sabilillah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan orang tu untuk meninggal dunia. Ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan dia dan beri pahala ganjaran yang banyak pada dia. Baik, saya nak teruskan juga dengan Ustaz Nano kita sebagai kesimpulan dan rumusan Ustaz dalam 5 minit, dalam 6 minit macam tu, sebagai buah penamat, buah gulung net, tak gulung lagi. Ni ke buah ada lagi gulung 2-3 orang lagi.
Ustaz kira bagi buah smash yang Lim Chong Wei punya. Malam ni insya-Allah. Kau pencin dah Pak Long tu dah. Cari online pula. Sila Ustaz. Hak mana yang nak transfer kalau tak dan saat ni pun boleh juga. Kan kot balik nak bincang dengan bini kan, asal nak bagi 500 balik bincang kot jadi 5,000 mana tahu. Nah, kita tak tahu lah kan, kadang-kadang masa sedekah ni orang jantan dia kurang sikit, yang rajin orang perempuan. Makcik betul tak? Cik tanya betul-betul ni, yang rajin sedekah orang lelaki ke orang perempuan? Lagi sekali. Kena getah apa getah. Lawak je lah. Pasal nak lena dah. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya nak pasal tadi Ustaz Cub abang pasal Abu Zar Al-Ghifari. Ustaz Nabi abang pasal Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia kata apa? Harta hak yang rendah tu apa? Wang harta. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari ada satu orang pemuda mai rumah dia. Masuk rumah Abu Zar. Dalam rumah dia tak ada perabot. Waktu tu Sayyidina Osman dah transfer dah dia. Pasal apa? Yang tu kuliah tak ada lah. Saya abang seminit lah. Dia tak usah lah. Saya seminit lah. Orang sakit kan boleh cakap lama-lama. Kan? Abu Zar Al-Ghifari, dia duduk rumah dengan bini dia. Sahabat ni mai masuk. Pemuda ni mai masuk tengok. Tak ada perabot. Pemuda ni pergi jumpa gubernur. Pergi jumpa gubernur, hampir seorang sahabat Nabi yang utama, miskin aku ni, duduk aku ni, rumah dia tak ada perabot. Tuan-tuan yang rumah perabot berapa banyak? Paling-paling tak ada pun sofa, kabinet, meja makan. Kat luar pun nanti ada lah apa sikit, apa abuan duk relax minum kopi ke apa ke. Semua ada. RNR punya, tak RNR punya, pokok bunga, semua macam-macam ada. Troli Tesco, siapa kamu? Balik aku pun tak tahu. Kan? Macam-macam ada. Tuan-tuan, pemuda ni dia pergi habang kat gubernur. Gubernur rasa Allahu Akbar. Abu Zar Al-Ghifari. Kan? Nama dia Jundub bin Junadah. Abu Zar Al-Ghifari tak tahu apa, pemuda ni pergi jumpa gubernur, pergi habang. Gubernur hantar 300 dinar. Nilai berapa Ustaz? 1 dinar? Dekat 800. 300 dinar. Zaman tu tuan-tuan, nak ada pun kuda unta. Lamborghini tak ada tau. Tu hampa mengaji jumpa tak tahu lah. Ada Lamborghini zaman tu, mana ada tuan-tuan? Tak ada. Ferrari pun tak ada. Ford Mustang pun tak ada. Kan? 300 dinar. Dia awal tak, gubernur suruh bagi. Abu Zar ambil balik, pergi jumpa gubernur. Dia tanya apa kat gubernur? Tak ada orang lagi miskin pada aku kah nak bagi duit? Tak ada orang yang layak terima zakat kah nak bahagi benda ni? Hak tu. Nak cerita pasal Abu Zar sikit. Ustaz Cub Jungkir, Ustaz Amin Habang tadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bagi tahu. Hebat tak hebat dia? Dunia tak jalan dengan dia. Kita lah ya Rabbi Maulana. Apa kita tak mahu? Kita nak sedekah, hak ni harta kita sesungguhnya. Hak dalam poket kita tak tentu lagi, tak tahu duit siapa. Kita sakit ke? Kita demam ke? Tayar motor pecah ke? Semua nak pakai hak dalam poket kita. Betul tak betul? Takkan pakai dia kot. Bang tolong buat saya bang, takkan tak boleh tolong lebih korang bang. Dia bagi penyapu buruk yang mau kat kita. Semua kena haria lah. Abu Zar, dia bagi balik kat gubernur. Tak, saya nak abang, nak kait dengan apa yang Ustaz Cuk bagi tahu tadi tu. Nilai jati diri Islam. Dia tak mengharap macam tu tuan-tuan. Dia tak kaya. Nabi SAW bagi tahu, hampa nak tengok zuhudnya Nabi Allah Isa AS, hampa tengok Abu Zar Al-Ghifari. Macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nilai jati diri Islam yang ada dekat Abu Zar. Dunia tak dapat beli dia. Asal dia kepala penyamun. Dia besar tak dengan duit? Dia besar lah dengan duit. Tapi bila mana dia masuk Islam? Allahu Akbar. Hak tu. Tuan-tuan kalau dapatlah menteri bagi duit, nak buat tak macam Abu Zar?
Sajalah tanya, ada menteri bagi 300,000. Nak buat tak Macam Abu Zar buat? Loh, dia diam balik. Dia diam. Macam mana? Dah, nak buat tak Macam Abu Zar buat? Tak lah, tak payah buat lah. Ambil banyak, sedekah sikit. Saya nak abang yang tu ya. Saat ni bertanya aku balik, mama nak buat tak? Aku tak tentu lagi. Kan? Tak boleh, tapi sedekah tu jangan tinggal ya. Kan? Sedekah tu jangan tinggal ya. Nak abang kata Abu Zar Al-Ghifari. Sampai lagu tu sekali, Allahu Akbar. Hak kisah kita bawa ni tuan-tuan. Nilai kehidupan Islam ni cukup hebat. Hak Ustaz Jub cerita, hak Ustaz Syafiq cerita, hak Ustaz Amin cerita. Malam ni nak cakap banyak pun tak payah, maknanya semua faham dah. Tinggal dia macam nak cah bateri ya sikit. Nak semangat sikit. Hak tu je. Tuan-tuan balik, cari 2 orang kawan ya. Minta berapa dik tak apa lah, tak usah RM5 ke berapa ringgit tak apa. Cari 2 orang kawan ya. Balik cari 2 orang kawan. Kalau banyak ni cari 2 orang kawan, dapat derma serupa, satu masjid punya penuh. Ha? Betul tak betul? Hak tu je. Takkan modal liang tak boleh abang. Dia tengah hang Aria semalam. Aku Aria lah, biar aku banyak-banyak. Tak boleh nak Aria lah kan. Aku mamak bulu lah banyak. Kan? Ni aku panggil hamba. Ni mesti nak Aria sama-sama lah. InsyaAllah kita jumpa dalam jannah Allah. InsyaAllah kita jumpa dalam syurga Allah. Hak tu semangat lah tuan-tuan. Balik abang. Ustaz, tok-tok alim, tok-tok guru, di kita boleh abang. Tapi hak main banyak ni ya. Tambah hak, kalau kata dalam poster tu, semua nanti tengok muka saya, kata Allah dia ni main, dia ni mesti kata kau orang yang. Dia pun teacher pun, tak payah main, dia ni dikata lah. Kan, terus tak main. Tuan-tuan balik bicara dia orang. Kan, amboi kalau sistem piramid tu berapa belas orang pun boleh cari. Nak bayar lah, bukan piramid pun kena hari 4-500 beli produk, betul tak betul Ustaz? Yang ni ambo bila RM5 ke RM10. Balik cari. Tanggungjawab berdakwah. Siapa ustaz yang kerja dak? Setiap yang mukallaf. Setiap yang dah balik, tuan-tuan kena menyampai, kena abang. Kalau kata mai dok sini, balik lena, abang kena tak balik tidur apa? Malam ni tak ada, lambat pergi ketuk pun dia kata ni awak takkan pinjam duit malam-malam oi, esok ah. Kan? Boleh faham tak? Faham, tunggu apa lagi, jom balik, tak balik lagi 2 orang dah. Ustaz, saya sudah dah Ustaz cakap tu ya. Tadi tuan-tuan ramai kita yang derma dan infak masuk dalam duit. Saya lupa nak bak kat tuan-tuan apa. 2 benda. Satu, kutipan sekarang ni, bukan kutipan saat ni. Kutipan sekarang ni di akaun surau latest 587,587 lah. Jadi kita memerlukan, saya rasa bawah pada separuh dah untuk dapatkan lagi insya-Allah. Dan saya pun tak mau tangguh lagi pembinaan yang lebih lama. Harga besi naik, harga barang naik dan sebagainya macam-macam. Jadi kalau lebih cepat insya-Allah. Dan nombor 2 tuan-tuan, masa kita infak tadi itu, bukan kata hari ni, bila-bila pun kalau tuan-tuan derma, masa tuan-tuan derma tu ingat di hati apa saja hajat. Wahai Allah, ayah aku tak apa sihat, bagi dia sembuh. Anak aku tak apa sihat, bagi dia sembuh. Ya Allah, suami aku ni selalu susah sangat sembahyang, bagi dia rajin sembahyang. Apa saja niat di hati kita, masa kita infak fi sabilillah, kita ingat kerana Allah akan beri hajat-hajat kita yang baik tu, Allah bagi ke dia. Allah, Ustaz abang lambat, tak apa, boleh lagi sekali. Ingat pula sekali. Terlupa, boleh tabur lagi, tak apa. Setiap kadang-kadang kita terlupa, bila kita buat baik, kita ingat benda itu. Ada lagi sikit buah-buah yang kita nak dengar lagi nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Amin. Kita nak minta, saya tak mau teruskan lagi panjang, terus pada Ustaz Amin untuk rumusan kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz Syafiq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, last sekali saya nak kata kat tuan-tuan, ada orang dia banyak buat ibadat kepada Allah, tapi masalah yang paling besar dia hadapi adalah sukar untuk bersedekah. Ada orang macam ni, dia semayang bagus, puasa bagus. Ada orang dia puasa bagus, semayang pula kurang bagus.
Cuba tuan-tuan tengok Allah berfirman di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-64. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Satu. Yang kedua, surah yang sama pada ayat yang ke-67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiquna humul fasiqun. Yang pertama tadi Allah Ta'ala cerita yang saya sebut di dalam kuliah tadi. Ada manusia dia takut Allah Ta'ala berkeluar apa yang ada di dalam hati dia. Ini muhasabah tuan-tuan, gulunglah dia. Zahirnya kita duduk, kita menampilkan perwatakan Islam, tapi sebenarnya apa yang tersembunyi di dalam hati kita tak ada siapa tahu. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni cukup takut kalau Allah buat turun satu surah di dalam Al-Quran menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya kata Allah, pasti kami akan menceritakan kepada mereka apa yang tersimpan di dalam hati-hati mereka. Kemudian pada ayat yang ke-67 ni bahaya tuan-tuan. Allah sebut perangai-perangai orang munafik, di antaranya orang munafik. Sebut orang munafik. Hari ni ada orang dalam rumah Allah ni mengaku munafik. Mana ada tuan-tuan? Hati-hati tuan-tuan, ayat Quran ni Allah Ta'ala buat turun bukan sahaja kepada mereka yang hidup di zaman Rasulullah, sehinggalah kepada kita yang hidup pada zaman hari ni. Bahkan ketika Nabi baca ayat Quran ni, orang-orang munafik juga berada di depan Nabi SAW. Allah Ta'ala kata al-munafiquna wal munafiqat. Perangai orang-orang munafik laki-laki, perangai orang-orang munafik perempuan, apa dia? Yang pertama, mereka sentiasa berusaha melarang manusia daripada buat kebajikan. Yang kedua, mereka ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia Allah Ta'ala kata? Bukan sahaja mereka melarang manusia daripada buat kebajikan, sesungguhnya masing-masing menyuruh manusia melakukan perkara-perkara yang jahat. Dan yang paling menakutkan di dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata wa yaqbiduna aydiyahum. Perangai orang munafik, salah satu dia apa tuan-tuan? Wa yaqbiduna aydiyahum. Depa suka sembunyi tangan depa. Bila mai seruan semayang, depa semayang. Tapi pura-pura dengan semayang, hakikat dia tuan-tuan, bila mai seruan untuk berjihad, memang tidak sesekali dalam hidup mereka untuk berjihad. Dan yang kedua dia apa? Bila mai seruan menginfakkan harta pada jalan Allah, sesekali mereka tak akan buat benda tu. Hak tu turun surah At-Taubah. Ada dalam diri kita benda tu. Hati-hati kalau ada tuan-tuan. Hati-hati kalau ada. Ada orang dalam hidup dia setahun sekali dia sedekah pagi raya. Ada orang tuan-tuan sebulan sekali dia bersedekah bila hari gaji dia. Ada orang seminggu sekali dia sedekah hari Jumaat. Ada orang yang paling malang dalam hidup dia, Allah jauh daripada memandang dia. Siapa? Itulah orang yang jauh daripada mendapat petunjuk Allah. Dia cukup perik nak mampu dalam bab nak bagi harta dia pada jalan Allah. Sangat terbaiklah apa yang Ustaz Cuk habaq. Sepatutnya orang Islam ni bukan orang yang merempat. Kita habaq ni bahasa kita merempat lah. Tapi kita tengok macam mana Ustaz Cuk habaq, komuniti bukan Islam tak dengar apa, tak tahu berjaya, terbina benda tu, terbina benda ni. Benda yang tak ada manfaat kita sanggup bagi. Dan minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Dulu bagi kat tabung apa? Tabung harapan negara. Mana pi duit tu? Kalau ambil bagi 1 juta kat Ustaz Cuk pun dah siap dah. Tapi siapa yang donate? Umat Islam di Malaysia lah yang menyumbang. Takkan tuan-tuan malam ni misi utama kita nak tengok rumah Allah, di dalamnya ada orang-orang yang nak mengimarahkan. Kita berusaha sedaya upaya kita untuk jadikan misi ini berjaya.
Macam mana yang Ustaz Nana bagi tahu, kita tak mampu tuan-tuan, kita promote habaq ke orang lain. Kalau Shopee, Lazada dia punya nak hambat coin, nak dapat free shipping, macam-macam dia buat, share tu, share ni, tak tahu scammer baru berakai. Share tak tahu bukan scammer, virus ambil ubat kat hang baru ada kai. Hak ni dijamin tak ada virus tuan-tuan, bukan scammer. Insya-Allah Allah selamat kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tak mau panjang bicara. Terus saya nak bagi pada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Yaakob untuk rumusan dan kesimpulan lah program kita pada malam, forum kita pada malam ni, insya-Allah. Sempat saya umum kat tuan-tuan berapa kutipan yang kita dapat. Ada rakan-rakan sedang kira di belakang tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan para rahmati Allah sekalian, saya pun tak mau ambil panjang. Tapi tuan-tuan, satu benda yang tuan-tuan kena ingat, Rasulullah pernah pesan, dawu maradakum bis sadaqah. Hari ni kami main bukan nak jual ubat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok macam kami ni duduk kat Rawak cerita nak jual ubat dah. Nak cari hari ni ialah dawu maradakum bis sadaqah. Semua orang ada sakit, semua orang ada penyakit. Ubati penyakit kamu dengan bersedekah. Kamu cari penawar dengan bersedekah. Tuan-tuan, banyak orang dah pun mengambil formula ni, dan formula ni lah formula Rasulullah SAW. Tuan-tuan nak ambil siapa lagi contoh, dan tuan-tuan nak percaya kat siapa lagi? Tuan-tuan, yang saya abang tadilah, kita tak mau jadi orang yang pergi merayu kat orang. Tapi orang Islam, dia punya poket dia adalah poket orang kaya. Orang kaya bukan pasal dalam akaun dia banyak duit. Orang kaya adalah orang yang boleh buat keluar dalam poket dia seberapa yang dia boleh bagi untuk umat Islam. Dari umat Islam kepada umat Islam. Hari ni keluar kan, dari rakyat kepada rakyat kan, rakyat bantu rakyat kan. Tuan-tuan dengar ada elok. Orang Islam, dari orang Islam kepada orang Islam. Orang Islam kepada orang Islam. Tuan-tuan jangan risau. Lagi mana adanya masjid, ada surau, lagi tu kedudukan umat Islam terjaga. Kita jagalah institusi ni. Yang ni satu je yang ada kat kita, yang kita flexibility dia tu tinggi. Fleksibel tinggi tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat sesuatu yang bermanfaat. Siapa-siapa yang tadi tak tahu nak guna favorite dalam dia punya internet banking, tuan-tuan mai jumpa dengan saya sekali. Saya nak ajak tuan-tuan guna favorite macam mana untuk menjana. Bukan nak jana duit apa, tapi menjana kita punya kedudukan di akhirat. Saya tak suruh tuan-tuan buat favorite tu untuk sehari sampai RM10 ke RM20 tak. Tapi buatlah favorite tu walaupun RM1 sehari. Laku tuan-tuan, laku RM1 sehari. Dulu saya pernah berhasrat macam ni. Nak buat dalam qaryah saya Ustaz. Semula-mula dulu saya berhasrat. Saya hasrat gini. Setiap orang yang duduk dalam qaryah ni, setiap orang yang kita ambil data, saya ada data penuh. Sebab saya pakai online data. 24 jam saya boleh tengok data qaryah saya. Tuan-tuan, dalam qaryah kita ada berapa ribu orang? Berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa kanak-kanak, average umur berapa, kita kena tahu. Katalah hari ni setiap orang dalam qaryah tu, dalam rumah dia ada 5 orang. Satu kepala kita ambil RM1 dia sebulan. Jangan banyak, RM1 je. Jadi satu rumah RM5 dia sebulan. Kita jadikan dia wakaf untuk umat Islam. Wakaf. Letakkan dalam wakaf untuk kita beli balik. Nak beli balik dan nak membina balik apa-apa institusi Islam tanpa lagi melibatkan birokrasi dan sebagainya. Kita punya dana sendiri. Tuan-tuan. Dan kalau itulah disokong oleh semua orang Islam, saya yakin qaryah yang paling akan mendahului qaryah-qaryah lain dalam kutipan wakaf macam ni, qaryah Masjid Al-Mustaghfirin. Dia akan dahului. Sebab apa tuan-tuan? Dia punya kawasan dia besar. Kemudian orang-orang dalam dia tu, orang-orang yang hebat-hebat, mengamuk tu
Baik tuan, jam lawak ya. Baik insya-Allah tuan-tuan. Saya kira kita nak menjana benda ni. Tuan-tuan jangan fikir sahala tau. Jangan fikir sahala. Orang Islam dia kena fikir banyak hala, jangan fikir tak tentu hala. Okey? Fikir banyak cabang untuk bantu orang Islam. Jangan bagi kerja ni ustaz buatlah. Ustaz buatlah. Bagi Haji Zabidi buatlah. Kita tolong buat. Jangan jadi orang suka komplain. Bagi orang cari jalan solution. Bagi penyelesaian. Kita cadangkan untuk penyelesaian. Jangan main, ni awak ni, ni awak ni. Kita suka tanya awak ni, awak ni. Yang tanya awak ni kadang-kadang geram tuan-tuan. Apa hang bagi untuk umat Islam berbanding dengan hang tanya awak ni, pasal apa ni, pasal apa ni. Memang tuan-tuan kau tanya lagu tu seronok tanya kau orang. Seronok. Sebab cari salah orang. Tapi tuan-tuan, bagi solusi, bagi penyelesaian. Hari ni saya minta tuan-tuan jadi penyelesai kepada persoalan hari ni bila nak dapat surau Asy-Syakirin 100% dari dana umat Islam. Tuan-tuan, tolong hari ni kita tolong sama-sama balik rumah, tolong jadi ejen sampaikan. Beradik-beradik ada berapa orang? Kita ada berapa keluarga dalam kita punya WhatsApp? Ada keluarga mentua, keluarga belah mak, belah bapa, ni keturunan mana, ni keturunan mana, ni keturunan mana. Tuan-tuan lepas masuk dalam tu minta tolong sangat-sangat. Bagi jawapan, bagi satu voice message. Jangan bagi tulis-tulis ya. Bagi voice message, kita ada ekspresi tau. Tahu ekspresi? Dia dengar suara kita. Ni saya nak minta ni. Sama-sama kita bantu saat surau ni. Surau ni perlukan sangat-sangat bantuan sekarang ni. Kita nak buktikan kata orang Islam mampu untuk membina satu surau tanpa lama-lama. Tak tunggu lama. Kerana umat Islam punya kekuatan. Kita buktikan kekuatan orang Islam. Kita selesaikan masalah untuk membangunkan surau Asy-Syakirin. Tuan-tuan bokok mesej buat surau sempoi sikit. Tahu surau sempoi sikit? Nak saya ajak? Saya bagi surau ni buat voice lagi apa? Voicemail ke apa? Buat muka sebek tu, muka sebek. Buat muka teruk sikit, buat ambil video. Tolonglah Ustaz Syafi, dia nak surau ni. Tuan-tuan buat utang muka tu. Bukanlah suruh buat lagu tu. Nak abang tak apa. Tuan-tuan bagi message. Yang message tu orang faham kata memang perlukan sangat-sangat. Jangan dia bang, Ustaz Syafi mau surau, mau duit dah ni, tolong bagi kat dia Ustaz. Boleh lah? Cukup tak kat tu tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kami main malam ni seronok jumpa main masjid Al-Mustaghfirin. Seronok tuan. Saya insya-Allah kita nak tuan-tuan jadi ejen untuk, bukan ejen nak dapatkan MLM ke apa. Hari ni multi level marketing for your akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sampai di hujung. Terima kasih pada semua yang terlibat dengan program kita pada malam ni. Terima kasih pada Ustaz Amin, Ustaz Nana, Ustaz Yusof Yaakob, dan tuan-tuan, alhamdulillah kutipan yang kita sempat buat pada hari ini dengan hasil sumbangan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini ialah berjumlah RM6,695 beserta satu loket emas ada juga yang sampai, alhamdulillah. Jadi moga-moga semua kutipan itu akan menjadi ganjaran kita nanti esok di akhirat. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan utamanya pada Masjid Sungai Tiram, Tuan Haji Zabidi dengan Ahliyatan Kuasa Masjid Mustaghfirin. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak akhiri, di luar sana tu, di hujung masjid belah situ tu, di luar tu ada adik-adik kita tu duk tolong, ada Habatus Sauda. Jadi sebahagian daripada penjualan Habatus Sauda tu akan diinfakkan ke surau pembinaan surau Asy-Syakirin insya-Allah. Jadi maklumat lanjut tuan-tuan boleh tanya di luar nanti itu insya-Allah. Jadi itu sahaja yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat tuan-tuan stay sampai pukul 11 malam ni. Moga-moga tahun baru kita tahun depan akan ini akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja.